Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita kesempatan untuk bersama insya-Allah pada petang ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lingkungan rahmat, dalam lingkungan inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terlebih penting adalah pada hari ini kita memulakan sesuatu yang baik, insya-Allah kita kekal dengan keadaan yang baik dan insya-Allah kita akan teruskan kehidupan kita dalam keadaan baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ada menyebut bahawa sesungguhnya orang-orang yang suka menghebohkan tuduhan-tuduhan yang buruk di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu ini tidak mengetahui. Ini kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini insya-Allah kita nak bawa perbincangan kita nak bawa kepada topik kita hari ini ialah sebagaimana yang kita belas, jangan menyebarkan keburukan. Jadi pada hari ini insya-Allah mudah-mudahan kita semua berada dalam orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dapat menyelamatkan saudaranya daripada lidahnya dan juga daripada tangannya. Maknanya kita pada hari ini insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita ada, nikmat yang Allah SWT bagi, terutama sekali nikmat lidah, nikmat kita boleh bercakap, nikmat yang kita boleh merasa makanan dan sebagainya, gunakanlah dengan sebaiknya dan janganlah sesekali kita gunakan lidah kita ni ke arah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melakarkan satu kisah yang khas untuk kita ambil iktibar supaya mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh umat yang terdahulu, oleh mereka yang terdahulu tidak diulang siar ataupun tidak diulang laku oleh kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita soroti bagaimana Allah menyebut secara jelas dan Allah melaknat, Allah merakamkan cerita untuk kita ambil iktibar supaya kita tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang yang berkenaan. Marilah sama-sama kita baca satu surah yang Allah SWT menyebut secara jelas nama orang yang berkenaan supaya janganlah nanti perangai-perangai ataupun segala perilaku yang telah dilakukan oleh mereka ini kita lakukan di hayat kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Maksudnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama dengan hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita dengan bakaran api neraka yang marak menjulang dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api yang di lehernya sejenis tali daripada tali-tali yang dipintal. Kisahnya itu terus dibaca dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, surah ini jelas kepada kita bahawa semua kelebihan dan nikmat yang diperolehi dunia ini boleh terpadam akibat keceluparan lidah yang tidak bertulang. Bermakna kalau kita tak menjaga lidah kita, kita juga akan menjadi sebahagian daripada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana semasa hayatnya isteri Abu Lahab ini seorang yang penyebar keburukan. Dia sengaja mencari tempat-tempat orang berkumpul, dia mencari manusia, dia mencari khalayak-khalayak yang boleh dia dia menjadikan tempat untuk dia nak menceritakan keburukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana keceluparan itu sehinggalah dia mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisahnya ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas balik dengan yang celaka itu sebenarnya adalah diri dia sendiri. Bermaknanya tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada apa yang kita sebutkan tadi, bahawa kita perlu ingat apa yang kita lakukan di atas dunia ni, apa yang kita katakan dan apa yang kita tularkan, suatu hari nanti kalau tak kena dengan gaya ni akan kembali kepada orang yang berkata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
jika ada, sanggupkah kita lihat semua pahala itu dipindahkan kepada orang lain yang pernah kita fitnah? Jadi kita risau dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tuturkan, segala amalan kita terpadam satu demi satu, dan akhirnya tidak tinggal walaupun sedikit amalan yang kita ada. Kenapa? Dia terbakar bersama-sama dengan keculuparan dan juga perlakuan kita di dunia ini. Dan kita perlu ingat satu hadis yang menyatakan mengenai golongan yang muflih di hari akhirat, di hari akhirat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tahukah kamu orang yang muflis? Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi kami orang yang muflis ialah orang yang tidak memiliki wang ataupun makan harta benda ataupun harta benda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya orang yang muflis dalam kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, dia ada pahala puasa, ada pahala zakat, pahala haji. Tetapi ketika di dunia ini mereka pernah mencaci, mereka pernah memaki, mereka pernah mengatakan sesuatu yang buruk tanpa bukti, dan juga memakan harta harta dengan zalim, membunuh, memukul sesuka hati. Lalu pada hari kiamat, orang yang dizalimi ini akan menerima pahala daripada orang yang pernah melakukan. Bermakna ketika di dunia ni, kalau kita menceritakan keburukan orang lain, walaupun dah keburukan itu jelas dilakukan oleh mereka, tapi kita menyebarkan tanpa sebab. Bermakna kita bukan orang yang dizalimi, kita bukan orang yang perlu dibela dan sebagainya, tetapi kita mengambil sikap untuk kita nak menyebarkan keburukan dengan semata-mata kita nak memalukan, ataupun kita nak mungkin untuk nak menundukkan musuh kita dan sebagainya. Maka perlakuan kita ini adalah ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama insya-Allah supaya kita ini semua tidak tergolong ke dalam golongan yang dikatakan melampau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ambillah peringatan yang telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menukilkan secara jelas dalam satu ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 148. Kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan cara terus terang. Bermakna kita menyebarkan perkataan-perkataan yang buruk dan secara terang-terangan. Bermakna kita menyebarkan dari satu mulut, daripada satu telinga ke telinga yang lain, kecuali orang-orang yang dianiaya. Bermakna kalau kita nak menceritakan keburukan dengan tujuan untuk kita dibela, kezaliman yang berlaku kepada kita itu tidak menjadi masalah. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, kita menyebarkan keburukan rakan-rakan kita, kita menyebarkan keburukan rakan sahabat kita adalah semata-mata kenapa? Kita merasa seronok dengan kita boleh menyebarkan aib saudara kita. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, doa orang yang teraniaya, selain daripada mungkin mereka ini pernah melakukan kezaliman, mungkin juga mereka ini pernah melakukan kesilapan, mungkin juga mereka ini pernah melakukan dosa dan sebagainya, tetapi kita menyebarkan keburukan, menyebarkan apa yang mereka lakukan, itu adalah suatu benda yang amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diperkatakan itu, kalaupun tidak diketahui sama ada ia benar ataupun tidak, maka ketika itu tanpa disedari perkara itu menjadi fitnah kepada agama. Bermaknanya walaupun kita menyebarkan suatu benda itu benar-benar dilakukan oleh seseorang, tetapi cara kita menyebarkan itu juga boleh menjadi fitnah kepada agama. Kenapa? Masyarakat di luar sana, terutama sekali mereka yang bukan Islam dan sebagainya, akan melihat bahawa buruknya perilaku orang Islam ini. Kenapa? Sesama mereka ini mereka menyebarkan keburukan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan paling ramai di dalam neraka adalah disebabkan oleh lidah mereka. Maknanya kalau perlakuan kita secara fizikal, kita mungkin mengambil hak orang lain, mungkin juga kita mencederakan orang lain, mungkin juga kita melakukan maksiat-maksiat yang lain, tapi disebut oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghuni neraka ni kebanyakannya kerana lidah, kerana tidak menjaga lidah. Dan sebab itulah Islam menggalakkan umatnya lebih banyak berdiam diri daripada banyak berkata-kata. Dan berdiam diri bukanlah bermakna kita mengalah ataupun tidak mampu melawan, tetapi mengelak daripada berlaku fitnah serta menyebarkan keaiban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, naklah ia berkata sesuatu yang benar dan diyakini benar,
ataupun dia mendiamkan diri saja daripada berkata-kata sekiranya kata-katanya itu tidak bermanfaat ataupun kata-katanya itu tidak diyakini benar. Kenapa? Kita risau atas dunia ni kita menjadi seorang yang muflis sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Orang yang datang di akhirat suatu hari nanti datang dengan pahala bertimbun-timbun, tetapi pada hari perbicaraan pahala mereka ini terbakar hangus. Kenapa? Kerana mereka ini tidak menjaga lidahnya. Dan disebut juga oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wala yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min qurabati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan dirinya untuk disakiti. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah SWT akan membantu keperluannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan satu kesusahan baginya daripada kesusahan-kesusahannya suatu hari nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya di hari akhirat. Ayolah sama-sama kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dari sini buat cara jelas oleh Allah Nabi SAW, supaya kita suatu hari nanti tidaklah kita ini dikira sebagai seorang yang muflis setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan, sekiranya baik, marilah sama-sama kita sebarkan, dan sekiranya ada sesuatu yang bermanfaat, sama-samalah kita sampaikan kepada pihak yang lain, terutama sekali sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana. Mudah-mudahan kita akan menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim tidak muflis, dan seorang muslim yang sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada mereka yang lain. Sekadar itu sahaja perkongsian kita pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penting adalah kita sentiasa dipandu ataupun disuluh hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.